apa pandangan doktor terhadap golongan yang menolak pandangan para penyelidik ataupun pegawai perubatan biarpun telah dibentangkan atau dibuktikan penyelidikan berserta fakta yang jelas, dan golongan ini diperhatikan di sosial media makin galak menyebarkan ideologi untuk mempengaruhi orang lain supaya menolak agenda Yahudi, kata mereka. Daripada Nur Amirah Muhammad Zain. Kita dalam dunia ini, kita mungkin boleh memberikan, mempunyai pandangan, selagi mana pandangan itu di dalam ruang lingkup yang mana ruang lingkup itu adalah ruang lingkup yang diizinkan, tidak menyanggahi prinsip-prinsip agama. Boleh bagi pandangan. Pandangan mungkin kita boleh berbeza, dan agama pun tak kata semua orang mesti satu passion je pemikirannya. Tetapi apa-apa pandangan yang dilontarkan hendaklah berdasarkan kepada fakta. Bukan berdasarkan kepada igauan kita atau andaian yang baseless, tidak ada asas. Kita sesuatu, sebab itu Al-Quran kata wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jiwa kamu ia ditanya oleh Allah. So Muslim follow knowledge. Muslim ikut argument. Muslim ikut hujah. Bukan ikut andaian. Kerana apa? Kadang-kadang andaian yang saya lihat terlalu bodoh. Macam kalau makan vaksin, dalam vaksin tu dia ada sebenarnya ada microchip yang mana akan trace kita di mana-mana saja. Rubbish. Benda-benda yang dari sifat fakta saintifik pun tak ada terima, apa pun tak ada. Dia terlalu banyak dia andaikan. Saya bukan menolak kemungkinan ada exaggeration terhadap sesuatu isu, termasuk isu COVID. Tetapi yang real yang kita lihat memang COVID ini berlaku, ada orang yang kena. Bukan cerita kat Malaysia saja. Di US, di UK, di Europe, kerajaan-kerajaan mereka menghadapi masalah. Di negara China, di negara Jepun, di semua negara menghadapi masalah yang sama. Takkanlah dunia ini telah berkomplot untuk jadi bodoh di bawah satu konspirasi, dan tak ada siapa yang tahu melainkan mamat-mamat yang terlibat dalam internet ni saja yang tahu ini adalah konspirasi. Ini tapi real COVID berlaku, ada orang mati dan seumpamanya. Tapi kalau dia tanya, adakah mungkin kita overreact terhadap COVID ini sampai terlebih takut, sebenarnya kita dah immune system kita, itu boleh dibincangkan. Tapi to deny kata COVID ini tak ada dan tak ada orang yang mati, tak ada bahaya, ini betul-betul sesuatu yang tidak munasabah. Artinya kita menafikan apa yang kita lihat di mata, seolah-olah yang kita lihat mati itu dia tak mati, kan? Tapi kalau kita kata mungkin ada exaggeration, ada orang mengambil kesempatan untuk melakukan vaksin dia di sumber, saya kata itu tak dinafikan. Mana-mana tempat pun pada musim penyakit ada orang buat ubat, ada orang ambil kesempatan. Bukan saja penyakit COVID ni saja, apa penyakit lain ada orang kencing manis, ada syarikat buat kesempatan buat duit dengan duit kencing manis. Takkan kita kata itu pun konspirasi kencing manis. Oleh kerana ada orang ada orang darah tinggi, ada syarikat buat ubat untuk darah tinggi. Tak kata itu darah tinggi sebenarnya adalah konspirasi syarikat yang kerana mereka nak buat ubat. Ini semua kadang-kadang kita hidup dalam dunia khayalan, delusion. Kita duduk dalam illusion, ya kan? Kita duduk dalam penipuan ilusi kita sendiri. Ada orang yang start dengan idea tu, kemudian saya kadang-kadang di kalangan mereka ni, dia memang ada trend untuk percaya benda-benda yang macam ni. Seolah-olah Illuminati dan semuanya, seolah-olah Tuhan yang menguasai alam ni. Everything inilah Freemason, Illuminati telah mencengkam kita. Saya tidak menafikan ada juga perancangan kumpulan-kumpulan, banyak kumpulan dalam dunia ini to control this world. Saya tak nafikan itu. Tapi terlalu berfikir ini handphone, ini Illuminati, yang ni semua. Everything telah mencengkam. Saya rasa mereka ni macam kena penyakit di setengah makcik-makcik kampung tu. Bila dia percaya pada hantu, orang sakit kepala, hantu. Anak dia lambat kahwin, hantu. Dia sakit, bumbung dia jatuh kayu tengah malam, hantu. Barang dapur dia basi, hantu. Hidup penuh dengan hantu. Kita pergi lagi 5 tahun jumpa dia pun, dia masih lagi cerita orang tu kena buatan orang ni kena buatan orang. Samalah dengan grup ni. Grup yang begitu berlebih-lebihan
dalam teori konspirasi dan seumpamanya. Saya tak deny mungkin ada pihak ambil kesempatan untuk jual barang dan exaggerate sesuatu isu, tapi menafikan bahawanya pandemik ini berlaku dan dunia telah suffer dengan pandemik ini, rubbish untuk menafikan itu. Kerana semua, kalau tidak semua yang ada dalam dunia, mereka pun nak elak, ahli-ahli politik yang bertongkos lumus tak mau menjatuhkan diri mereka, mereka dulu akan mengelakkan hal ni sebelum kita yang duk main keyboard warrior ni memperkatakan hal ni. Ya. Ya doktor, dalam arti kata lainnya mereka ni keyboard warrior ni macam pakcik-makcik kampung tapi versi moden lah ya. Versi moden, tapi unfortunately memang adalah tokoh-tokoh apakah yang bercakap benda-benda macam ni. Orang pun terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu kepada orang Malaysia lah khususnya kan. Adanya orang terpengaruh ni, idea ni tak payah idea bodoh macam mana pun dalam dunia ni ada terpengaruh. Sorry lah. Ayah Pin kalau tengok, Ayah Pin ni baca pun tak boleh. Dari segi appearance pun taklah kata handsome ke apa. Pergi buat teko tengah-tengah padang tu. Ada artis ikut, ada tokoh-tokoh ahli korporat pergi ikut dia. So, what you want to say? Kan, memang macam itulah dunia ni bahawasanya ada sekalipun bodoh akan ada pengikutnya. Maka dia orang pun kaitlah dengan nama saintis ni, apa saintis ni semua. Dia bagi tahu kita jangan duk ikut semua hal ni. Akhirnya yang suffer, kita lihat mereka yang enggan ambil vaksin sehingga menyebabkan sebahagian penyakit-penyakit yang dulu hampir sudah hilang dalam dunia ni kembali muncul disebabkan kerana golongan anti vaksin ini. Kan? Saya bukan kata wajib ambil vaksin, tapi kalau kita ada alternatif yang lain yang dapat menghalang penyakit dengan kadar yang sama, maka tak apalah, tak payahlah ambil vaksin. Tapi masalahnya kita tidak ada alternatif. Yang paling lucu lagi mereka kata makan kurma dengan makan madu ke apa tak kena vaksin. Tak kena COVID. Orang Arab pun kena, bagi tahu kat dia kan. So tu jangan dia cerita benda-benda yang tidak ada asas dalam pengetahuan. Doktor, maksudnya biar kita tak pandai daripada kita memandai-mandai ya doktor. Okey, dalam menyentuh berkenaan vaksin tadi doktor, ada satu soalan ni daripada kita punya partisipan berkenaan tentang vaksin yang berbunyi, Assalamualaikum doktor, apakah pandangan doktor mengenai setengah umat Islam yang menolak vaksin atau lebih dikenali sebagai anti vaksin, daripada penonton kita yang bernama Najwa Farhana. Silakan doktor. Kita sudah jawab tentang masalah vaksin ini. Kita tidak boleh kata bahawasanya vaksin ini Islam telah mewajibkan ambil vaksin, kerana bukan masalah vaksin. Masalahnya Islam mewajibkan kita mengelakkan diri daripada bahaya yang tadi saya sebut. Kalau kita ada alternatif lain yang memang benar, alternatif itu bukan igawan kita, bancuh daun pegaga minum kata hilang, tak ada. Benda yang memang fact dapat menghalang ancaman, maka kita tak apalah, kita ada ganti. Tapi apabila kita tidak ada ganti, kita kena mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan diri daripada binasa. Macam saya sebut tadi, kita tak boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kalau benda tu belum berlaku, kita jangan campakkan diri ke dalam kebinasaan. Sebab itu timbul fatwa bahawasanya supaya kita ambil vaksin. Bukan kerana vaksin, tapi kerana nak mengelakkan bahaya tu. Tapi kalau bahaya telah berlaku, kita telah cuba ambil vaksin dan berlaku juga. Itu macam saya bagi tahu yang bahagian kedua tadi, kita tak cari penyakit, penyakit datang juga. Setelah penyakit itu datang juga, kita ada pilihan. Kita nak teruskan berubat pun boleh, kita tak mau terus berubat pun boleh. Disebabkan hadis seorang wanita hitam yang datang kepada Nabi SAW, dia masru'ah, dia jadi hilang ingatan dia macam histeria lah. Nabi kata kepada dia, in syi'ti da'autullahu an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa pada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Jika engkau mau, engkau sabar, bagi engkau syurga. Jadi Nabi bagi peluang untuk dia, Nabi nak doa pada dia supaya dia sembuh. Tapi dia kata, bal sabart, bahkan aku, bal asbiru, bahkan aku akan bersabar.
maka dia mengambil langkah bersabar, dia tidak ambil langkah penyembuhan. Maka scholars di dalam Islam menyatakan bahawasanya seseorang yang ditimpa penyakit boleh mengambil untuk tidak mau berubat jika itu hanya berkaitan diri dia. Kita sakit kepala, kita tak pergi hospital. Kita tak berdosa kalau kita tak menyebabkan masalah pada orang lain. Tetapi masalah dengan wabak, bila awak tak ambil penyakit, bukan masalah awak saja sakit. Dia akan merebak kena kepada orang lain pula. So awak telah membawa penyakit kepada orang lain dan awak telah menyusahkan orang lain, maka itu menjadi satu dosa kerana kita telah bukan membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Maka dengan sebab itu timbul isu vaksin ini untuk mengelak prevention ini, untuk mengelak penyakit ini berlaku dan dia tersebar. Satu. Maka dengan itu kalau kita tak ada alternatif yang lain, kita wajib ambil. Kedua, Nabi SAW menyuruh kita taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak maksiat, sekalipun kita tak suka. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bima'siyatin. Seorang Muslim wajib dengar dan wajib taat selagi mana dia tidak disuruh pada benda yang maksiat. Yakni, dia mesti taat, patuh kepada pemerintah selagi mana arahan pemerintah tidak against benda yang diarah oleh Tuhan. Maka dengan itu dia wajib taat. Apabila pemerintah kata ambil vaksin untuk menyelamatkan rakyat. Kerana kalau kita tak ambil, kita pergi duduk dalam satu pulau. Pulau tu kita seorang saja, tak campur dengan orang, tak apalah. Kita tak ambil, kita duduk di kampung. Kita pergi ke kedai. Kemudian kita pergi ke masjid. Kemudian benda tu tersebar. Kita menyusahkan. Pemerintah mewajibkan benda yang benar. Bila kita tidak melakukan hal itu, maka kita berdosa kerana kita tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang benar. Kita boleh tak taat pemerintah kalau benda tu salah. Tapi kita kena taat dalam benda yang benar. Maka dengan itu, oleh kerana itu sesiapa yang anti vaksin ini, kalau dia mempengaruhi orang lain sehingga orang lain jatuh sakit dengan seruan dia yang salah, dia menanggung dosa di sisi Tuhan kerana dia telah menyebabkan orang lain jatuh ke dalam kesakitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, satu orang yang cedera di kepalanya, dia wajib mandi kerana dia berjunub. Tapi dia kepalanya cedera. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, aku patut mandi ataupun tidak? Aku berjunub. Maka sahabat-sahabat yang jawab itu, orang yang jawab pada dia tu, dia tidak cukup knowledge dia. Dia kata kau kena mandilah. Mana boleh? Kau tak mandi, kau berjunub, kau kena mandi. Dia mandi. Kemudian dia mati. Bila dia mati, berita tu sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Ala inna shifa'ul 'ai as-su'al. Tidakkah mereka tahu bahawasanya ubat kepada kebodohan itu? Tak reti itu. Tanya. Yakni tanya fakta yang betul. Sedangkan mereka tak bunuh, mereka hanya bagi pendapat. Tapi pendapat yang membunuh. Kerana pendapat itu dia mandi dan dia mati. Nabi kata qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Yang Allah ambil tindakan pada mereka. Dengan tindakan. Sebab itu mereka yang memberikan pandangan tentang vaksin dan seumpama berhati-hati. Jika kerana pandangan yang diberikan itu menyebabkan budak-budak. Dulu ramai budak-budak kena balik penyakit-penyakit cacar dan seumpamanya. Kerana ada orang bagi tahu bahawa tak perlu vaksin. Kemudian mak bapak pun tak ambil. Akhirnya kenalah anak-anak tu penyakit ni. Sedangkan telah terhapus. Dan kalau ada orang terkena kerana di atas petua anti vaksin ini, saya bimbang mereka termasuk dalam maksud hadis Nabi. Mereka telah membunuh orang. Sehingga menyebabkan orang lain mati. Terima kasih.